Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid Ustazah, Alhamdulillah hari ini bersama lagi dengan Ustazah Zu. Hari ini Ustazah Zu akan mengajar kamu bagi mata pelajaran Pendidikan Ibadat Darjah 3. Dan untuk hari ini kita akan belajar pada pelajaran yang ke-6, iaitu bertajuk solat. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan pada subtopik yang pertama, iaitu syarat-syarat sah solat. Dan untuk tajuk ini, kamu semua boleh merujuk kitab ibadat masing-masing di halaman yang ke-45 hingga 46. Baiklah, seperti biasa jangan lupa baca doa belajar terlebih dahulu. Sekiranya semua sudah bersedia, mari kita belajar bersama-sama. Sebagaimana yang Ustazah dah sebutkan tadi, bahawa hari ini kita akan belajar tajuk berkaitan syarat-syarat sah solat. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan syarat-syarat sah solat? Syarat-syarat sah solat adalah merupakan perkara-perkara yang kita perlu patuhi apabila kita hendak melakukan solat, supaya solat yang kita lakukan itu dihukumkan sah. Jadi untuk pengetahuan kamu, ada 6 syarat sah solat yang kita akan pelajari satu persatu hari ini. Kita mulakan dengan syarat sah solat yang pertama, iaitu suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Oleh itu, sebelum kita menunaikan solat, kita kena pastikan bahawa diri kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dan kita telah belajar pun sebelum ini bahawa sekiranya kita berhadas kecil, kita perlu sucikan dahulu dengan cara berwuduk. Manakala sekiranya tubuh badan kita sedang berhadas besar, maka kita perlu sucikan badan kita dengan cara melakukan mandi wajib. Tidak sah solat sekiranya badan kita dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Jadi kita kena pastikan betul-betul bahawa tubuh badan kita suci daripada hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, barulah solat yang kita lakukan dihukumkan sah. Syarat sah solat yang kedua ialah hendaklah suci daripada najis. Suci daripada najis ini mesti meliputi pada pakaian solat kita, pada tubuh badan kita dan pada tempat solat kita. Jadi sebelum kita mendirikan solat, kita kena pastikan pada pakaian kita ataupun pada tubuh badan kita ataupun di tempat solat kita itu tiada najis-najis yang tidak dimaafkan. Sekiranya terdapat najis yang dimaafkan seperti ada darah yang sedikit ataupun nanah yang sedikit, maka itu dimaafkan dan itu dibenarkan. Dan sekiranya terdapat najis-najis yang tidak dimaafkan tadi, sebelum kita solat, sama ada pada pakaian kita ataupun pada badan kita ataupun pada tempat solat kita, maka solat kita akan menjadi tidak sah. Syarat sah solat seterusnya ialah menutup aurat. Tidak sah solat sekiranya ia dilakukan dalam keadaan kita terbuka aurat. Dan untuk pengetahuan murid-murid, bagi seorang lelaki, auratnya adalah dari pusat hingga ke lutut. Kita ulang, aurat bagi lelaki adalah dari pusat hingga ke lutut. Walau bagaimanapun, adalah sebaiknya ketika solat, pakailah pakaian yang sempurna. Walaupun bagi orang lelaki, auratnya adalah daripada pusat hingga lutut. Manakala aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh badan kecuali bahagian muka dan tapak tangannya. Oleh itu, sebelum kita melakukan solat, kita kena pastikan bahawa kita telah benar-benar menutup aurat kita dengan sempurna supaya solat yang kita lakukan dihukumkan sah. Syarat sah solat yang keempat ialah menghadap kiblat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Idza kumta ila salati fasbiril wudu'a thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Riwayat Bukhari wal Muslim. Yang artinya, apabila engkau hendak menunaikan solat, ambillah wudu, kemudian menghadap kiblat dan takbirlah. Jadi menerusi hadis Rasulullah ini jelas kepada kita murid-murid bahawa apabila kita hendak menunaikan solat, kita perlu menghadap ke arah kiblat. Dan kiblat kita ialah di Kaabah ataupun di Baitullah yang terletak di kota Mekah. Jadi tidak sah solat seseorang itu sekiranya mereka solat tidak menghadap ke arah kiblat. Syarat sah solat seterusnya ialah hendaklah melakukan solat apabila telah masuk waktu solat.
Seseorang yang melakukan solat hendaklah mengetahui telah masuk waktunya terlebih dahulu dengan yakin atau ijtihad. Tidak sah solat sekiranya dilakukan bukan dalam waktunya. Dan sebagaimana yang kita ketahui, sehari semalam kita melakukan 5 solat fardu, iaitu zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, dan kita tahu setiap fardu itu ada waktu-waktunya tertentu. Dan zaman hari ini adalah mudah untuk kita mengetahui telah masuk waktu solat, sama ada melalui laungan azan di masjid ataupun di surau, ataupun di curung-curung radio dan juga TV. Jadi kita kena pastikan terlebih dahulu telah benar-benar masuk waktu, barulah kita mendirikan solat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran daripada surah An-Nisa ayat yang ke-103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Jadi jelas di situ murid-murid bahawa hendaklah kita menunaikan solat apabila telah masuk waktunya, dan sekiranya kita tidak melakukannya begitu maka solat kita dihukumkan tidak sah. Dan syarat sah solat yang terakhir ataupun yang keenam ialah hendaklah mengetahui kaifiat ataupun cara melakukan solat. Maksudnya, seseorang yang melakukan solat itu perlulah mengetahui cara-cara hendak menunaikan solat, tahu tentang rukun-rukun solat, sunat-sunat di dalam solat dan bagaimana cara hendak mengerjakannya. Barulah solatnya dihukumkan sah. Tidak sah solat dalam keadaan tidak tahu ataupun jahil, ataupun tidak sah solat dalam keadaan hanya meniru-niru orang lain. Maka hendaklah kita benar-benar tahu dan faham bagaimana hendak melakukan solat, barulah solat yang kita lakukan itu dihukumkan sah. Baiklah murid-murid, jadi itulah 6 syarat-syarat sah solat yang kita perlu patuhi bagi memastikan solat kita dihukumkan sah. Mari kita sebut semula satu persatu bersama-sama. Baiklah, syarat sah solat yang pertama ialah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, hendaklah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat solat. Yang ketiga, hendaklah menutup aurat. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, telah masuk waktu solat. Dan yang keenam, mengetahui kaifiat ataupun tata cara solat. Jadi murid-murid, dengan itu sekianlah pelajaran kita untuk hari ini, dan insya-Allah pada sesi pembelajaran akan datang kita akan sambung membincangkan subtopik yang lain pula. Mudah-mudahan Ustazah doakan semua murid-murid Ustazah boleh memahami pelajaran hari ini dengan baik. Sekian dahulu, sampai jumpa lagi. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.